Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Ahbabuna fillah, rakan-rakan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita berada pada 17 Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini, dan hingga ke saat ini kita masih lagi diberikan kesihatan untuk meneruskan amal ibadah yang kita lakukan. Sahabat-sahabat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada ruang yang terbatas ini ingin saya kongsikan beberapa perkara berkaitan dengan salawat ke atas Nabi SAW. Disebutkan dalam kitab 40 hadis peneguh iman berkenaan dengan kelebihan kita mengamalkan salawat ke atas Nabi SAW. Ada 7 fadilat berselawat yang sekiranya kita laksanakan, kita lakukan dan menjadi amalan secara istiqamah, insya-Allah 7 kebaikan ini akan Allah titip dan Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Pertama, apabila kita berselawat sedang jemaah sekalian, bahawa sekurang-kurangnya kita telah pun menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang menyuruh kita supaya sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Di situ ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya kita mengamalkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekurang-kurangnya ia telah pun memberikan kita suatu perkara kita akur dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mendapat 10 rahmat setiap kali kita berselawat ke atas Nabi. Sebutkan bahawa setiap kali seseorang yang berselawat sekali ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Allah berselawat ke atas hamba-Nya di sini, ulama menyebutkan bahawa selawat Allah ini kepada hamba-Nya adalah berbentuk menurun dan mengurniakan rahmat Allah. Rahmat kita akan perolehi. Sekiranya malaikat berselawat ke atas kita, malaikat memohon keampunan kepada kita. Sekiranya tumbuh-tumbuhan, kayu-kayan, batu-batan berselawat ke atas kita, semua ini akan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tetapi bila Allah berselawat ke atas kita, membawa makna Allah memberi rahmat, menurunkan kasih sayangnya kepada kita sedang jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, fadilat kita berselawat ini akan diangkat 10 kali darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana bentuk satu darjat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mengangkatkan darjat ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukannya di sisi manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan selawat yang kita amalkan, kita istiqamah itu, Allah akan angkat 10 darjat untuk kita. Kemudian seterusnya, sedang jemaah rahmati Allah sekalian, Allah akan berikan kepada kita 10 kebaikan. 10 kebaikan ini kita tidak tahu adakah 10 kebaikan ini berbentuk dengan kebaikan usia yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan ini mungkin dalam bentuk pengurniaan rezeki yang baik pada kita. 10 kebaikan ini mungkin dalam bentuk kurniaan anak-anak yang mendengar kata, anak-anak yang patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan. Mungkin dalam musim PKP ini ada orang yang tidak ada gaji sedang jemaah rahmati Allah sekalian, tetapi yakinlah kita bahawa semua orang ada rezeki. Rezeki yang Allah kurniakan dalam bentuk pelbagai. Mungkin dalam bentuk wang ringgit, mungkin dalam bentuk kesihatan yang baik, mungkin dalam bentuk waktu lapang untuk melaksanakan amal ibadah. Seterusnya sedang jemaah rahmati Allah sekalian. Yang kelima, fadilat kita berselawat adalah dihapuskan 10 kejahatan. Dihapuskan 10 kejahatan. Dalam bulan Ramadan ini sedang jemaah sekalian, kita lihat bagaimana barakah dan juga hikmahnya bila kita berada dalam suasana PKP ini. Kita akan merasakan bahawa amal ibadah yang kita lakukan pastinya lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita berada di rumah, sentiasa berada di rumah, kita fokus kepada amal ibadah kita. Apa yang kita lakukan, kita susun daripada pagi, kita bawa sampai ke malam.
banyak perkara-perkara yang kita lakukan itu fokus kepada perkara-perkara yang menjurus kepada kebaikan. Allah tutup daripada pintu-pintu untuk kita terlibat dengan maksiat. Kalau kita dalam keadaan bekerja, dalam keadaan kita keluar rumah, kita ada kesempatan untuk pergi bazar Ramadan, kita bukannya hendakkan maksiat, tetapi maksiat datang kepada kita. Maksiat berada di depan mata kita. Tapi dengan adanya PKP ini, hikmahnya, maka kita terhindar daripada maksiat-maksiat yang biasa akan kita hadapi kalau bukan pada suasana PKP. Sidang jemaah rahmati Allah sekalian. Kemudian yang seterusnya, fadilat yang keenam, dengan kita berselawat menjadi penyebab kepada syafaat daripada Nabi SAW. Ada satu hadis yang lebih kurang mafhumnya menyebutkan bahawa hadis yang menyebutkan tentang fadilat apabila kita sekali berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan diberikan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi bahawa kita hendaklah memohon wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang memohon wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, layaklah dia untuk mendapat syafaat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah berkaitan dengan azan. Jemaah rahmati Allah sekalian. Dengan kita menyambut laungan azan itu, dan di akhirnya kan kita ada membaca doa. Di situ kan kita ada doa, ati Muhammadanil wasilat wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan wasilah dan fadilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wasilah itulah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang memohon wasilah untukku, layaklah dia untuk mendapat syafaat aku ketika di syurga nanti. Kemudian seterusnya yang ketujuh dan yang terakhir, sekalian jemaah rahmati Allah sekalian, akan hilangnya duka cita yang dia alami dengan kita berselawat. Sekalian jemaah rahmati Allah sekalian, InsyaAllah Allah akan kurniakan, Allah akan hilangkan duka cita yang melanda kita, yang melanda keluarga kita. Maka saya menyeru kepada diri saya dan pada rakan-rakan sekalian, marilah kita sama-sama mengamalkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruang masa yang terlalu banyak Allah berikan kepada kita. Kita berada di rumah ini, penuhkanlah diri kita, penuhkanlah hari-hari kita dengan amal ibadah. Dan antara amal ibadah yang saya rasa dan saya kira bahawa sangat mudah untuk kita amalkan, iaitu berselawat ke atas Nabi SAW. Saya kira itulah perkongsian yang dapat kita sama-sama berikan di sini. Sekian aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.